Baik, terima kasih rakan tugas kita Daud Iskandar dan Atul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah Auda, terima kasih ya bagi menyaksikan dan berbagi yang kami bawakan dari daerah Blyth. Ingin dikongsikan keadaan cuaca di daerah Blyth pada pagi ini cukup mengizinkan. Jadi semoga pun apapun jua sebetulnya perancangan yang Auda rancang akan berjalan dengan lancar dan semoga kita semua sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala walau di mana saja berada. Baik Auda, pada pagi ini saya kongsikan satu makluman mengenai pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari ini sehingga hari Khamis bermula pada jam 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi dan akan diteruskan pada sebelah petang bermula pada jam 1.30 petang sehingga jam 4 petang. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja pemeliharaan bagi kawat atas voltan rendah di kawasan Jalan Utama Bukit Puan hingga Luagan Lalang dan kawasan yang terlibat ialah seluruh kampung Bukit Puang, Simpang 140, Simpang 132 dan Menara UNN Bukit Puan. Jadi diharap kepada kawasan yang terlibat supaya akan dapat mengambil maklum mengenai pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku. Baik Auda, itu satu info. Seterusnya apa kata kita beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Walaupun sudah menginjak zaman moden sekarang, namun pengangun masih lagi dilihat dalam majlis-majlis perkahwinan Melayu yang memperlihatkan keunikan adat Melayu yang terdapat di negara ini. Seperti yang diketahui, pengangun hanya terdiri daripada golongan wanita yang berusia. Mereka memainkan peranan penting dalam sesebuah majlis perkahwinan, di mana mereka sentiasa dilihat mendampingi bakal pengantin dari mula acara sehingga selesai majlis perkahwinan dengan tujuan untuk mengelinga, melulut, mandi dan menyampaikan ilmu tentang perkahwinan. Melihat kepada peranan pengangun yang masih diguna pakai sehingga ke hari ini, Rampai Pagi daerah Blyth berpeluang membuat pendekatan dengan seorang pengangun yang cukup berpengalaman, Babu Hajah Jariamah binti Abdul Rahman, berusia 68 tahun, yang mewarisi kepandaian mengangun secara turun-temurun. Mula mengangun ini pada usia dalam 18 tahun, tapi mula-mula keluarga yang terdekat saja, macam anak-anak buah, sudah lama-lama baru melarat lagi orang lain. Pasal daripada datuk kami sama nini kami, mama kami adang sudah selalu mengangun. Yang mewarisi ada dalam 2 orang, anak menakan seorang, sama anak saya sendiri ada juga. Sudah pandai lah juga mewarisi. Memang minat pasal daripada kecil dulu. Saya anak yang bungsu, jadi macam mama saya ni indah meninggalkan saya di rumah bersama kakak peradian apa. Jadi kalau ia mengangun kadang-kadang dibawanya, jadi di sana tertimbulnya minat untuk mengangun. Selalunya barang-barang perluan ini untuk mengasai pengantin sebelum memulakan pengantin itu dalam seminggu sebelum itu ia sudah dikasai, dilulur, mandi berbadak-badak pengantin, kemudian dipacar apa semua. Jadi inilah barang-barangnya yang selalunya digunakan untuk urusan perkahwinan.
Kalau dari segi menganukan pengantinan ni, mula-mula sekali kita ni mulakan berbadak-badak mandi. Tapi sebelum kita ni memulakan dia berbadak mandi itu, ada lebih baiknya saya sendiri kadang-kadang baca doa selamat. Ataupun kalau sekiranya macam di antara keluarganya tu ada yang pandai membaca doa selamat, diorang sendiri membacakan, tujuannya untuk memberkati kedua mempelai itu supaya jodohnya berpanjangan hingga ke jannah. Kalau dulu-dulu memandangkan macam keinderaan payah dicarikan, tidak ada macam apa ni orang, tidak ada kemudahan itu bah. Tapi kalau buat masa ni kadang-kadang indah lagi tidur bah, macam pulang hari saja. Dengan pengalaman yang beliau warisi dari almarhumah ibunya, Babu Hajah Jariamah juga mewarisi kepandaian dalam pengurusan uri bayi atau lebih sinonim dengan gelaran tembuni bagi kalangan masyarakat negara kita. Membasuh tembuni, kadang-kadang kalau sangat penting berbanar, boleh je mengurut sikit-sikit, tapi macam mengurut ini dia berminat lah. Itu saja kalau basuh tembuni itu memanglah kadang-kadang orang sering mengantar ke rumah apa. Barang keperluannya bayung, kain putih, limau, garam ataupun garam itu daripada sirah kasar yang baiknya untuk membasuh, tujuannya supaya macam tembuni itu indah bau benar-benar kalau lepas itu baru dikubur tu. Ya, kalau orang dulu-dulu digantung apa kan, tapi masa ini memandangkan yang digalakkan benar-benar jangan digantung, jangan dianyutkan di sungai, lebih baik dikubur itu. Kadang-kadang ada juga orang itu ia beritahu boleh kita tolong kuburkan bu, atau baru dikubur. Tapi kalau sekiranya macam kan dibawanya balik kah, ia saja mengubur apa, atau terpulang ialah tu. Apa dia uri? Uri didefinisikan sebagai al-mashimah di dalam bahasa Arab. Uri juga dikenali sebagai plasenta yang keluar sesudah seseorang bayi dilahirkan. Seperti yang kita sedia maklum, uri adalah satu organ yang bersambung dengan tali pusat yang berfungsi sebagai alat yang membekalkan makanan dan oksigen kepada bayi di dalam kandungan. Sementara itu, hukum menanam uri bayi ini adalah sunat dan sangat dituntut, bertujuan demi menjaga kebersihan dan kesucian uri itu sendiri. Uri perlulah dibersihkan dan ditanam supaya tidak dimakan oleh haiwan kerana bertujuan menghormati uri tersebut yang merupakan sebahagian daripada anggota tubuh badan manusia yang dicipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui perkongsian pengalaman dari Babu Hajah Jariamah ini, cukup menjelaskan bahawa warisan adat itu tidak tertumpu hanya kepada satu. Bahkan ianya boleh diwarisi dalam pelbagai ilmu, tergantung kepada diri kita yang menginginkannya untuk mempelajari, mewarisi dan meneruskannya. Selama mana ianya tidak menyalahi akidah agama Islam kita.